Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Naila Huda. Dan yang pastinya pada jam ini kita akan bawakan berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang, berita-berita yang perlu anda tahu untuk hari ini. Dan Naila, semalam tular di media sosial kita tahu mengenai kisah seorang pelajar yang terpaksa panjat pokok untuk mendapat capaian internet dan kemudiannya tular apabila dikatakan perkara itu tidak benar. Dan ia kalau Naila melihat sendiri bagaimana di social media ketika itu? Memang sangat kecoh kerana ramai yang mungkin terlepas pandang apa yang dikatakan sebenarnya oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin ketika sidang Dewan Negara semalam. Apa yang dikatakan tidak betul adalah pelajar tersebut, Viviana, yang cukup popular sebenarnya, dikatakan betul panjat pokok dan merakamkan video tersebut dan memuat naik video tersebut yang tular sebelum ini, tetapi bukan untuk tujuan menduduki peperiksaan. Katanya Viviana sebagai seorang YouTuber hanya seolah-olah untuk mendapat populariti video tersebut, dan susulan itu dapat perhatian seluruh negara dan menimbulkan isu tentang ketiadaan capaian internet di kawasan luar bandar, terutamanya di Sabah. Jadi menariknya, apabila keluar berita berkenaan atau dakwaan berkenaan, rakan sekelas Viviana turut tampil ke hadapan yang berkata bahawa tidak benar, kami mempunyai exam ketika itu, serta lecturer pensyarah Viviana juga turut tampil untuk membela nasib Viviana yang dikatakan mendapat dakwaan palsu ketika malam tadi, ketika perkara itu kecoh. Betul, ramai yang keluar di media sosial, namun di Twitter dan Facebook untuk menunjukkan sokongan dan solidariti kepada Viviana yang katanya satu dakwaan yang amat besar dibuat oleh Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin yang terus tular di media sosial sekitar jam 7.30 petang semalam, dan susulan itu beliau telah pun mengemukakan permohonan maaf terhadap Viviana. Beliau menarik balik kenyataan tersebut dan beliau kata beliau menerima maklumat yang tidak tepat berhubung dengan isu peperiksaan yang diduduki Viviana itu. Tetapi selain daripada maklumat yang dikatakan tidak tepat itu, sebenarnya apa yang ditimbulkan ataupun dipertikaikan orang ramai adalah mengapa peperiksaan itu yang jadi pertikaian, walhal isu sebenarnya adalah sama ada betul atau tidak ada peperiksaan. Tetapi sebagai pihak berkuasa, terutamanya daripada Kementerian Komunikasi, isunya adalah capaian internet di kawasan luar bandar yang ketika PKP menjadi satu isu yang besar kerana ramai yang perlu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tetapi susah apabila tiada internet. Jadi itu sedikit kekecohan yang berlaku semalam, dan kami juga ada bawa laporannya di astroawani.com, yang mana kita juga ada petik apa kata-kata Viviana semalam susulan kekecohan itu. Katanya, sejujurnya saya sangat sedih dan kecewa. Itu kata-katanya menerusi Facebook susulan kenyataan oleh Timbalan Menteri Komunikasi yang mendakwa tiada peperiksaan sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan beliau, dia sudah berusaha bersungguh-sungguh sehingga terpaksa memajak pokok dan bukit semata-mata untuk menjalani peperiksaan sekitar bulan Julai. Saya bekerja keras untuk menjalani peperiksaan dalam talian beberapa bulan lalu dan saya tidak menyangka ia akan tular sedemikian rupa. Kali ini berita mengenai saya tular lagi, tetapi dengan kesan yang tidak baik, dan ini sebenarnya boleh mendatangkan kesan yang agak besar. Bayangkan Viviana selepas ini mungkin tidak akan diambil serius kerana orang akan melihat dakwaan ataupun apa-apa yang dikeluarkan Viviana selepas ini dilihat sebagai penipuan. Jadi itu adalah antara impak buruk yang didatangkan. Dalam masa yang sama kita timbul juga persoalan, adakah Timbalan Menteri itu gagal memahami isu sebenar, dan yang pastinya sama ada peperiksaan atau tidak, bukan isunya rakyat berhak menikmati khidmat liputan internet di serata negara tanpa perlu peperiksaan atau apa saja, kerana liputan internet ni pelbagai kegunaan ya Naila, bukan sahaja untuk peperiksaan. Dan begitu juga kalau kita lihat kemudahan elektrik, kawasan yang hanya sekitar 1 jam sahaja daripada Kuala Lumpur pun masih lagi tidak mendapat khidmat elektrik ataupun kemudahan elektrik tu selama 60 tahun. Begitu juga air dan sebagainya, dan itu perlu dilihat baru di Kuala Lumpur dan kita sedia maklum pastinya di Sabah dan Sarawak
akses kepada fasiliti dan kemudahan itu kita tahu memang sangat berbeza, tidak sama rata aksesnya berbanding dengan Semenanjung. Jadi tadi anda saksikan video yang dimuat naik Viviona yang kalau anda lihat laporan penuh di astroawani.com, agak sedih dikata ia menyakitkan, tapi saya tetap memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap saya, tapi saya perlu membuat kenyataan yang adil mengenai diri saya dan membetulkan apa dakwaan terhadap beliau. Dan kita sebenarnya ada sempat menemubual Viviona beberapa bulan lepas susulan tular video Viviona ini menerusi wakil Astro Awani di Sabah, dan beliau menceritakan apa sebenarnya sebab di sebalik video tersebut. Kita nak dengarkan apa kata-kata Viviona sendiri sebelum ini. Idea ini timbul selepas saya balik kan sehari sebelum PKP. Jadi saya sebelum exam kami ada lagi kelas online. Jadi itulah di sanalah saya terfikir yang saya mau cari internet connection, dan sebab itulah dalam video saya yang sebelum ini di YouTube saya membuat pondok di atas bukit. Tapi sebabkan kemungkinan sebab cuaca buruk, jadi saya pondok runtuh dan saya perlu itulah saya tiba-tiba timbul ide tu untuk buat di atas pokok. Lagipun itu cuma untuk suka-suka sebenarnya. Saya punya video YouTube tu challenge 24 jam di atas pokok, dan inilah dia punya pokok tu. Sebab pokok ini pun di atas bukit. Kalau boleh, kameraman boleh lihat di belakang bekas pondok yang Vivi buat selama ni. Ini Vivi macam mana ni ambil pokok-pokok ni semua? Dari tebang sendiri atau macam mana? Boleh kongsi dengan penonton? Boleh. Yang semua alat-alat di sini ni sebenarnya dia kayu terpakai. Dia tidak sudahlah. Bekas orang sudah potong pokok tapi tidak diguna sudah. Jadi inilah kami guna. Okey, kami difahamkan di kawasan Pitas ni bukan semua yang senang ya. Ibu bapa Vivi pun merupakan petani, betul? Betul. Mungkin dengan daya usaha Vivi sendiri ni, apakah yang boleh menjadi inspirasi kepada orang di luar sana? First of all, saya berterima kasih kerana video saya viral ini sebabkan ada platform saya yang kuat, itulah setengah pensyarah yang nila, terutamanya dari pihak UMS yang memviralkan video saya. Jadi ramai yang terinspirasi lah dengan saya punya cerita, dengan saya punya video. Jadi itulah saya punya ucapan. Sesusah manapun kita, jangan pernah putus asa lah dalam hidup kita ini. Sebab ya kita tahu sekarang kita memang susah, tapi kalau kita sudah berjaya nanti, kita ada keinginan untuk membantu orang yang susah seperti kita dulu. Jadi itulah cycle dia. Ya, walaupun berdepan dengan kesukaran itu, tetapi Viviona masih tidak berputus asa. Itu kata-kata yang sangat memberi inspirasi kepada orang ramai, dan itu sebab kenapa saya rasa ramai yang orang sangat gemar kepada kisah Viviona ini, walaupun banyak kesukarannya, tinggal di kawasan yang tidak ada capaian internet, tapi masih lagi perlu menduduki peperiksaan dan masih lagi perlu teruskan akademiknya, tetapi beliau masih lagi berusaha dan tidak berputus asa. Jadi saya kira itu antara sebab atau faktor kenapa ramai yang menunjukkan sokongan dan solidariti semalam. Betul, dalam masa yang sama kita kena lihat capaian internet sekarang ni bukan lagi satu perkara yang adalah perkara yang sangat penting ketika ini. Dia bukan seperti keperluan, dia bukan seperti kehendak, tetapi adalah keperluan ketika ini, dan perlu dilihat kembali adakah peperiksaan itu isu utama, ada peperiksaan ataupun tidak, perlu ada capaian internet yang baik di seluruh negara. Dan apapun, kita akan beralih ke berita seterusnya. Pastinya kita akan bawakan angka terkini kes COVID-19 di dalam Malaysia apabila semalam mencatatkan 6 kes baru kluster Benteng LD di penjara Tawau, dan ini menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Katanya 6 kes baru kluster Benteng Lahad Datu LD telah dikesan di penjara Tawau, dan 4 pesakit yang juga banduan di penjara itu mempunyai sejarah pergi ke Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu dan mempunyai kontak rapat dengan kes indeks, dan kesemua banduan itu kemudian telah pulang ke penjara Tawau pada 28 Ogos lalu, dan seterusnya menjangkiti 2 lagi banduan baharu di penjara berkenaan, dan kesemua kes positif baru didapati tidak bergejala dan dimasukkan ke hospital Tawau. Dan sehingga kini katanya seramai 336 orang telah disaring daripada kluster Benteng Lahad Datu di penjara Tawau itu. Dan kalau kita lihat
dalam update yang dibawakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham ini turut menyatakan bahawa ada kluster yang mencatatkan peningkatan kes, iaitu kluster tawar, kluster bunga dan kluster telaga. Naila. Ya, kalau kita lihat ini antara kluster-kluster yang paling baharu dicatatkan oleh KKM setakat ini, dan 3 kes baru dicatatkan bagi kluster tawar di Kedah, dan sementara itu 2 kes pula dikesan dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran, dan ini menjadikan sebanyak 78 kes secara keseluruhannya bagi kluster tawar. Manakala kalau kita lihat kluster bunga pula, iaitu direkodkan di Negeri Sembilan, semalam ada 2 lagi kes baharu, dan ini juga merujuk kepada kluster telaga. Sebelum ini ada 1 kes baru dicatatkan pada Khamis, dan ini antara kluster-kluster baharu yang direkodkan. Tapi kalau keseluruhannya kita lihat, semalam terdapat 14 kes baru secara keseluruhannya yang dicatatkan, termasuk 7 seperti yang Gigi katakan tadi dari kluster Benting, LD, Lahad Datu, dan ini agak membimbangkan. Masih ada lagi kluster baru yang dapat kita lihat tercetus. Ada yang dalam kalangannya tercetus daripada import luar negara, tetapi misalnya kluster tawar, saya kira masih lagi tak tahu puncanya dari mana. Jadi risiko jangkitan dan risiko untuk mewujudkan satu kluster baharu itu masih lagi agak tinggi ketika ini, dan agak membimbangkan juga apabila kluster itu direkodkan di penjara, di mana yang kita tahu penjara melibatkan ruang yang agak sempit dan melibatkan orang yang ramai dalam itu. Kalau kita lihat di Thailand juga, baru saja merekodkan kes pertama penularan tempatan selepas 100 hari, merekodkan sifar kes positif COVID-19, iaitu penularan tempatan, juga melibatkan seorang banduan di penjara, yang juga membimbangkan, melibatkan ruang yang sempit dan orang yang ramai. Jadi itu antara faktor yang boleh menyebabkan mencetuskan satu kluster baharu lagi, kluster di penjara. Jadi kita harap itu tidak berlaku di Malaysia dan juga di Thailand. Dan bercakap mengenai kes import luar negara, kalau kita tengok muka hadapan akhbar Berita Harian, ada menyatakan bahawa disekat sekatan masuk warga asing telah diperluaskan. Begitu juga dengan muka hadapan The Star, no entry to foreigners deemed a high risk. Kalau kita lihat ini susulan dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, yang berkata bahawa kerajaan menetapkan warga asing dari negara yang merekodkan lebih 150,000 kes positif COVID-19 tidak akan dibenarkan masuk Malaysia. Dan menurut Datuk Seri Ismail Sabri, antara rakyat negara asing yang disekat masuk adalah dari dari Amerika Syarikat, Brazil, Perancis, Arab Saudi dan Itali. Dan katanya kita telah bersetuju berbincang dengan Kementerian Kesihatan, Jabatan Immigration, akan tambah lagi negara-negara yang dianggap berisiko tinggi dan jumlahnya tinggi, kes positifnya tinggi, melebihi 150,000. Dan kalau kita lihat, kalau laporan sebelum ini, Naila, warga negara Indonesia yang datang ke negara kita mencatatkan kes positif yang sangat tinggi, dan susulan itu saya kira mengapa kerajaan menetapkan perkara ini. Dan kita nak dengarkan juga apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri mengenai perkara ini. Ujarnya perintah sekatan itu akan berkuat kuasa pada Isnin depan 7 September bersekali dengan 3 buah negara, iaitu Indonesia, India dan Filipina yang diumumkan pada Selasa lalu. Kita akan tambah lagi negara-negara yang dianggap berisiko tinggi, yang jumlahnya melebihi daripada 150,000 positif di negara mereka. Kita sekat juga kemasukan seperti yang saya umumkan semalam. Dari segi kategori siapa kategori itu kategori yang sama. Daripada Amerika misalnya, sekarang ni saya difahamkan dah 6 juta. Daripada Brazil, daripada Spanyol, kita even daripada UK, daripada United Kingdom pun. Kategori yang sama kita sekat kemasukan, kecuali jika kes yang melibatkan kecemasan. Jadi berhubung larangan baharu ini, ujarnya perintah sekatan itu akan berkuat kuasa pada Isnin depan 7 September bersekali dengan 3 buah negara yang telah pun dilarang sebelum ini juga, iaitu Indonesia, India dan Filipina, diumumkan pada Selasa lalu. Dan jelasnya sekatan akan merangkumi mereka yang berstatus pemastautin tetap atau PR, Program Malaysia Rumah Keduaku MM2H, expatriate, termasuk juga pemegang PAS Lawatan Profesional PVP dan pemegang PAS Resident. Bagaimanapun, jika ada
sebarang isu ataupun kecemasan untuk mereka masuk ke Malaysia, ia bergantung kepada kelulusan yang dikeluarkan oleh JIM, Jabatan Immigration, dan KKM juga akan mengeluarkan senarai penuh negara yang disekat masuk ke Malaysia pada minggu depan. Jadi kita boleh jangkakan senarai ini akan lagi ditambah. Ini melihat kepada peningkatan kes import akibat kemasukan warga asing ataupun malah rakyat Malaysia sendiri yang pulang dari luar negara, dan ini pastinya akan menimbulkan banyak masalah keluarga yang terpisah, mereka yang mungkin ada urusan kerja, pelajar-pelajar mungkin yang ingin kembali ke Malaysia. Ini pastinya ada isu-isu susulan yang akan berlaku ekoran daripada larangan ini, dan kita akan terus ikuti perkembangannya dan apa mungkin kelonggaran yang diberikan kepada rakyat Malaysia sekiranya mereka ingin pulang ke tanah air. Itu antara faktor-faktor yang perlu dititik beratkan, kerana selain daripada impak ataupun pastinya kita perlu utamakan isu keselamatan dan kesihatan rakyat, tetapi dalam masa yang sama seperti apa yang dikatakan, ada isu-isu kecemasan bagi ahli keluarga yang mungkin perlu bersama mereka yang terpisah akibat dengan penutupan sempadan. Ini adalah realiti rakyat yang terpisah akibat penutupan sempadan yang perlu kita ambil kira. Selain daripada itu, pastinya melihat kepada kes-kes COVID-19 dan juga isu penutupan sempadan ini banyak menimbulkan masalah. Jadi apa yang dinanti-nantikan orang ramai adalah penghasilan vaksin. Dan kita ada perkembangannya di astroawani.com, di mana kalau kita lihat Kementerian Luar masih lagi meneruskan rundingan untuk mendapatkan vaksin itu. Ini kenyataan terbaru oleh Menteri Luar. Beliau menyatakan Kementerian Luar buka jalan rundingan dengan negara pengeluar vaksin. Beliau menyatakan menyokong kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba yang menyifatkan Malaysia tidak mahu terburu-buru dalam pembelian vaksin COVID-19. Adalah penting untuk kita mengkaji dahulu keberkesanan vaksin sebelum meneruskannya. Ini pastinya melihat kepada perkembangan vaksin terutamanya di China dan juga di Rusia, yang ada beberapa pihak mengatakan agak terburu-buru untuk menghasilkan vaksin itu, yang mungkin tidak menetap ataupun menepati beberapa SOP ataupun kriteria yang perlu untuk vaksin, iaitu kriteria antarabangsa yang telah pun ditetapkan oleh WHO. Jadi menimbulkan sedikit kekhawatiran sama ada betul-betul selamat atau berkesan vaksin itu, dan sekiranya didapati tidak selamat digunakan, mungkin akan menimbulkan kerisauan orang ramai yang mungkin kurang yakin untuk mengambil vaksin tersebut. Lagi-lagi melihat kepada kumpulan golongan anti-vaksin yang ada di Malaysia, kita perlu elak perkara tersebut dan kita perlu betul-betul yakin dengan keberkesanan vaksin itu. Ya, dan sebelum ini Dr. Adham Baba ada mengatakan bahawa pihaknya akan menunggu negara seperti China untuk membuat ujian di Emirat Arab Bersatu dan Brazil, dan beliau masa itu berkata berdemikian ketika menyatakan mengenai perkembangan pembelian vaksin COVID-19 oleh kerajaan susulan laporan sesetengah negara telah memulakan proses diplomasi bagi pembelian vaksin berkenaan. Kita tidak mahu tergesa-gesa, yang pastinya kita mahukan yang terbaik untuk semua rakyat agar pembelian vaksin ini bukannya murah. Dan dalam masa yang sama kos yang tinggi juga kita perlu fikirkan, dan apa yang pastinya kita akan bawakan perkembangan mengenai perkara ini dari masa ke semasa. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bawakan banyak lagi berita-berita menarik di astroawani.com. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan tadi kami bawakan kisah Vivi Yonah, seorang pelajar dari Sabah yang terpaksa panjat pokok untuk menduduki peperiksaan bagi mendapatkan capaian internet, dan menimbulkan kemarahan orang ramai di media sosial apabila seorang timbalan menteri kata tak ada pun peperiksaan, dan sampaikan ada yang mencadangkan kepada Syed Saddiq untuk mendekati Vivi Yonah ini bagi mengangkat isu dan kisahnya, kerana itu satu isu mungkin atau satu kisah yang cukup dekat dengan hati golongan muda, dan ini pastinya merujuk kepada inisiatif baru yang digerakkan oleh Syed Saddiq untuk mewujudkan parti berasaskan golongan muda. Dan susulan daripada pengumuman Syed Saddiq berhubung dengan parti tersebut yang masih belum lagi ada perinciannya, namanya belum tahu lagi siapa yang terlibat, tetapi sudah pun menimbulkan banyak reaksi, antaranya daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang macam ragu-ragu sikit dengan
idea tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq, beliau terima saja kritikan itu. Katanya terima kasih atas komen-komen yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri itu. Beliau menerima maklum balas negatif tapi masih lagi berlapang dada dan menghargai pandangan mentornya itu. Katanya terima kasih Tun, kami terima kritikan dengan hati yang terbuka. Itu respons beliau menerusi Twitter. Dan ini susulan komen Dr. Mahathir yang kata tindakan untuk Syed Saddiq menubuhkan parti politik baharu itu tidak dijangka akan berjaya. Ini kerana model parti politik baharu itu tidak sesuai kerana meskipun peratusan orang muda dalam pengundian adalah besar, namun ia masih belum mencukupi untuk mereka memenangi sesebuah kawasan. Dalam mana-mana kawasan, katanya, mesti kena ada orang tua dan orang muda. Kami akan pergi kepada golongan muda juga. Itu merujuk kepada parti Tun M pula, iaitu Parti Pejuang. Katanya kalau dia hanya pergi kepada orang muda agak sukar untuk berjaya, tetapi ini adalah negara bebas. Dia mahu lakukannya sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq menerusi Twitter, jadi apa yang anda saksikan tadi. Terima kasih Tun, kami terima kritikan itu. This is a party led by youth for all Malaysians. Majoriti yang akan memimpin adalah golongan teknokrat, profesional, usahawan, petani moden, civil society leaders dan lain-lain. We may be young but we love Malaysia. Dan sebelum ini banyak juga kemunculan Syed Saddiq di beberapa media lain menceritakan tentang idea tersebut. Masih lagi belum ada ideologi yang kukuh. Betul. Tetapi sudah ada beri bayangan sedikit melibatkan golongan teknokrat, profesional, usahawan dan sebagainya, tetapi apapun mengangkat isu-isu anak muda. Itu saya kira satu inisiatif dan langkah yang baru yang agak segar, belum lagi kita lihat di Malaysia ni yang kalau kita lihat parti politik ini banyak dipimpin oleh orang-orang yang lebih berusia. Jadi mungkin tiba masanya untuk kita lihat satu gerakan yang agak berbeza. Ya, dalam masa yang sama ia juga kita lihat sebagai memberi kelebihan kepada Syed Saddiq juga kerana sekiranya krisis politik berlanjutan, berpanjangan, ialah kita tahu Mufakat Nasional, Perikatan Nasional juga ada konfliknya tersendiri dan juga PRN, Sabah juga lagi. Dan ini sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada parti anak muda Syed Saddiq ini dan kita akan lihat apa mungkin ideologi, sentimen yang akan dibawakan oleh Syed Saddiq sendiri. Satu ideologi yang dia ada, sebuah ada beri bayangan sedikit, adalah parti ini mungkin akan bersifat lebih terbuka dari sudut aspek pembentukan kaum-kaumnya, yang mana kalau kita lihat masih banyak lagi majoriti parti-parti di Malaysia ini berasaskan kaum. Jadi kalau kita lihat ataupun kaum ataupun kumpulan etnik, dan ini sangat berbeza dengan Parti Pejuang, iaitu parti baru yang ditubuhkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang katanya ini pula perinciannya, katanya pejuang untuk selesaikan masalah orang Melayu. Itu pula laporannya ada juga di astroawani.com. Katanya parti baru yang diasaskannya itu pejuang, keahliannya hanya dibuka untuk orang Melayu dan ia bermatlamat untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang masih membelenggu kaum itu, termasuklah kemiskinan. Pendapat kita katanya ialah orang Melayu kita ada banyak masalah berbanding kaum lain dan satu penyelesaian yang dilaksanakan untuk semua kaum tidak berkesan untuk orang Melayu. Jadi dasar ekonomi baru diperkenalkan untuk membantu kaum Melayu, namun beliau melihat pihak lain lebih menerima manfaat itu. Jadi walaupun Pejuang adalah parti untuk kaum Melayu, namun ia tidak berperang dengan kaum bukan Melayu kerana tanpa sokongan pengundi bukan Melayu ia tidak boleh menang ketika pilihan raya. Dan ini sangat berbeza dengan apa yang dilontarkan oleh Syed Saddiq yang inginkan masa depan yang berbeza buat Malaysia, bukan sahaja parti politik yang berasaskan perkauman, berasaskan kumpulan etnik. Sebenarnya kalau saya ingat balik temu bual bersama seorang penyelidik, Zuhair Rosli, katanya melihat kepada banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada Melayu sebelum ini, tidak sebenarnya capai sasarannya, terutamanya kalau program-program ini sebenarnya disasarkan kepada golongan Melayu yang miskin B40, tetapi sebenarnya pada penghujungnya tak sampai pun sasaran itu dan seringkali memberi kekayaan kepada pihak-pihak elitis. Masih lagi Bumi Putra dan Melayu, tetapi bukan sasarannya, iaitu betul-betul membantu golongan yang miskin. Jadi adakah Parti Pejuang ini akan menggunakan model yang sama digunakan oleh parti-parti politik sebelum ini, mungkin atas nama untuk membantu golongan Melayu, tetapi sudahnya tidak capai pun sasaran itu dan sebaliknya menjadikan pihak-pihak lain yang kaya yang tidak semestinya sasaran kepada tujuan asal itu. Jadi dua mungkin ideologi yang sangat berbeza kita lihat antara mentor
Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan mentinya iaitu Syed Saddiq. Kita akan lihat bagaimana agaknya perkembangan Dan seterusnya. dalam masa yang sama, kalau kita lihat pejuang ini tidak banyak bezanya dengan parti UMNO sebelum ini, dan apapun kita kena berbalik kepada apa yang dimahukan rakyat, sentimen rakyat yang mahukan saya kira lebih kepada masalah-masalah akar umbi, iaitu masalah kewangan, masalah makanan semua dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita perlu lihat kembali. Dan seterusnya kita nak melihat ini satu laporan yang sangat menarik apabila 20 tahun terkurung bekas banduan Al-Maunah kekok dengan dunia luar. Ini antara eksklusif yang sangat menarik yang dibawakan. Tersesat ke kampung lain, tidak pandai menggunakan telefon pintar. Itu pengalaman baru dilalui oleh seorang bekas banduan kumpulan Al-Maunah tak kala melangkah keluar dari tirai besi pada 17 Ogos yang lepas kerana 20 tahun telah dipenjarakan. Dan kalau kita lihat balik pengalaman yang diakui oleh nama dia adalah Ahmad, 49 tahun, mengakui kekok dan terkejut dengan keadaan semasa, terutamanya kampungnya yang disifatkan jauh berbeza berbanding 20 tahun lepas. Dan katanya bayangkan daripada kawasan hutan 20 tahun lepas kini dipenuhi rumah, dan saya nak bawa motosikal pun rasa takut dan banyak betul kereta dan lori atas jalan. Dan kita tak boleh bayangkan bagaimana 20 tahun berada di tirai besi yang pastinya satu pengalaman yang perit, pengalaman yang banyak mengajar, dan apapun peluang kedua bukan hadir kepada kesemua orang, dan Ahmad ini sangat saya kira sangat bertuah mendapat peluang kedua pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong sepenuh Hari Kebangsaan tempoh hari. Sebenarnya Gigi, kalau kita lihat tak perlu 20 tahun pun, saya kira kalau setahun, kalau nak bandingkan mungkin terkurung sejak 2019 sehinggalah ke 2020 ini, pastinya terkejut melihat situasi pada tahun 2020 ini yang sudah pun dipenuhi dengan banyak insiden dengan pandemik global dan sebagainya. Pasti beliau sangat terkejut melihat dengan norma-norma baru yang dijalankan ketika ini. Tak perlu 20 tahun. Kalau bayangkan 20 tahun lagi lah, pasti banyak perubahan dengan peredaran masa itu. Jadi itu antara laporan yang anda boleh saksikan di astroawani.com, dan juga selepas ini di Buletin Awani banyak lagi laporannya. Kami akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.